Saya nak tanya sebagai seorang penggemar ataupun seseorang muda yang ingin mengetahui apa sebenarnya ni kecoh-kecoh all the fuss about rawatan tradisional ni. Semua orang cakap, kalau kita cakap pasal rawatan tradisional, semuanya orang-orang tua, senior. Jadi betul ke ini masih relevan dalam konteks masyarakat kita? Okey, jadi dipersilakan Ustaz Zakaria untuk memberi sedikit pencerahan apa sebenarnya ni pengenalan tentang rawatan tradisional. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rawatan tradisional Melayu ni dia berkembang lewat ke belakang. Bukan baru diadakan 10-20 tahun kemudian. Kalau kita lihat ada beberapa kaedah urutan umpama kata macam manual lymphatic drainage massage, umpama kata MLD diadakan tahun 1948 lebih kurang, discover 1948 MLD daripada Jerman, dua surgeon. Maknanya modalities yang ini datangnya kemudian, tapi urutan Melayu sebenarnya ada sejarah dan ada kebangkitannya. Jadi saya ingin membawa kita masuk sikit ke tentang sejarah. Okey. Urutan Melayu. Okey. Dahulu kala kaedah perubatan Melayu ni go way behind Empire Melayu Funan Kerajaan Champa, Langkah Sukar dulu. Waktu tu Champa ni merupakan apa? Ini Cambodia ni merupakan kerajaan Melayu dulu kala sampai ke sana. Lalu diambil kerajaan itu oleh Thailand, kemudian berpecah belah. Itu merupakan satu kerajaan Melayu. Dan Empire Sriwijaya, Sultan Pasai, Jambi kalau di Nusantara. Dan sebenarnya 500 tahun BC, before Christ, kerajaan ini sudah ada. Dan dalam sesi itu di negara Malaysia kita ada Kedah Tua, Singgora 1603 sampai Patani 1457. Maknanya waktu ini yang dipanggil Kerajaan Kedah Tua. Dan pada waktu dan ketika ini Kerajaan Kedah Tua mereka masih belum menganut agama Islam. Jadi cara perubatan waktu itu adalah jauh berbeza daripada apa yang kita hadapi masa kini. Maknanya perubatan adalah dengan mentera dibawa sesuatu sasajan, okay? Dibawa sesuatu alat dan berbagai. Umpama kata orang ni sakit, lalu dibawa kambing hitam, lalu disembelihkan kambing itu di tempat perkuburan. Dan itu merupakan satu bahan ancak yang ada kala masih terikut sehingga waktu kini. Begitu juga kalau kita tengok ilmu nelayan waktu Tengku Johor kan diletakkan. Di Singapura pun dulu saya rasa masih ada yang dulu orang tua-tua kita praktis. Diadakan satu semayan kan, makanan di dalam dulang itu ni. Okey. Lalu diletakkan semayan orang ni sakit. Jadi kita sakit waktu dulu kala, waktu zaman pra-Islam itu, dia tidak mengurut, tapi dia menyediakan sasajan persembahan kepada makhluk alami. Ini sesuatu yang dilakukan dahulu kala. Dan ini merupakan satu kaedah yang dilakukan pada waktu dan ketika itu, Kerajaan Kedah Lama, sehingga masuknya kedatangan Islam. 1136. Kemudian, bukan sampai 1957, 1136. Pada waktu inilah bermulanya kemasukan
Santri Islam ke wilayah sini. Masuk. Dan waktu Islamik mula masuk, acara pemujaan itu sudah tiada lagi, ditiadakan. Lalu konsep falsafah urutan Melayu ketika itu berubah. Dia berubah kepada apa yang dibawa oleh sarjana-sarjana Islam. Dan pada ketika itulah mereka membuka dan berpandukan kepada kitab apa? Ibn Sina. Ibn Sina ni siapa? Ibn Sina ni, kalau bahasa Inggerisnya nama dia Avicenna. Dia the father of the modern medicine pada Middle East. Father of the modern medicine. Avicenna nama dia. Dia yang menulis buku menjadi rujukan pada setiap doktor di seluruh dunia waktu ini. Apa? The Canon. Canon of Medicine. Ibn Sina. Avicenna ni yang melakukan Canon of Medicine. Nama sebenarnya, nama Arab dia Al-Qanun. Al-Qanun. Tapi terbelit sikit, tak boleh cakap spin, tak boleh cakap Qanun, tak boleh cakap, dia jadi Canon. Jadi itu the Canon of Medicine. Ini Avicenna. Jadi dalam konsep itu, waktu in the Mediterranean dibawa waktu konsep itu, lalu terdapat unsur falsafah urutan Melayu ini, dia lari kepada 4 perkara. Yang ini kita ada unsur tanah, api, air, angin. Maknanya di dalam badan seseorang itu terdapat 4 unsur. Ini merupakan falsafah urutan Melayu. Okay. Kalau saya juga belajar TCM saya belajar, kita ada apa? Wusing. Dia ada apa? Kayu, air, logam, tanah, api. Kan kita ada cross, nanti dia ada cross, wusing. Itu ilmu wusing. Lepas tu dia ada, kalau ini dia melawan dia ada kontra. Jadi dia nak menundukkan ini, api, logam menumpa api, dia kena tundukkan. Dia ada berlawanan. Dan ada yang mensupport. Dia ada father and kid. Dan dia ada berunsur. Itu ilmu TCM yang kita sedia belajar. Tapi waktu unsur ini, dan oleh sebab waktu dulu 1136 di Kerajaan Kedah Lama, kita juga banyak melakukan perubatan sebagaimana dulu dengan herbal. Jadi di dalam herbal itu, dengan adanya unsur tanah, api, air, angin, maka herbal itu terdapat unsur-unsur kering, unsur lembap, panas, sejuk, untuk komplement apa yang terjadi dalam diri seseorang itu. Faham? Ini merupakan falsafah urutan. Kalau TCM, mereka wusing. Kalau kita ada unsur ni. Tetapi yang bedanya antara kita ni, ada tanah, api, air, angin. Dia ada satu unsur di tengah. Di tengah tu. Iaitu unsur apa? Unsur langit. Penyerahan kepada Allah. Kita dah buat sebaik mungkin. Selebihnya, penyerahan. Itu yang membedakan antara modaliti urut satu dengan yang lain. Ini merupakan falsafah urutan Melayu. Faham? Okey, alhamdulillah. Okey. Dan kemudiannya daripada itu berkelarutan Kesultanan Melayu, Pahang, Perak, Terengganu, 7, dan semua waktu ini semuanya berjalan dan semuanya ada apa yang dikatakan istana kerajaan, dan di situ juga ada pawang-pawang istana, perawat perubatan istana. Dan waktu ni tahun berapa ni? 1400 ni kemudian Kerajaan Melaka. Maknanya proses pengubatan, proses urut dan proses herba perubatan Melayu itu berjalan terus. Bukan baru sekarang berapa? 2023 kan? 14,000. Way beyond, ini baru Kerajaan Melaka. Way beyond that, 11 lebih tu.
telah terjadi. Cuma kita tak tahu yang sebenarnya perubatan Melayu ini telah berkembang jauh ke belakang sampai ke kerajaan Campa. Kalau kita tengok Sunda asli itu lagi dahsyat. Berapa ratus dan ribu tahun before Christ, BC. Itu lagi prasasti kita tengok di Gunung Agung tu semua. Itu semua bertali arus hingga ke sini. Okey, sekarang terusnya. Dan di dalam kebudayaan, setiap kebudayaan itu ada zaman keemasan. Renaissance. Kita ada zaman keemasan. Dan zaman keemasan Melayu urutan ini, Renaissance dia adalah waktu kerajaan Melaka. Kesultanan Melaka. Iaitu pada 14,000 hingga 15,000 Masih. Kenapa? Pada zaman ini merupakan zaman keemasan. Di waktu inilah formulasi herba rawatan dimulakan luaran dan dalaman. Kalau dulu sekadar di sasajian aja diberi. Tapi pada waktu ini dibuat formulasi, dibukukan, direkodkan, dibuat manuskrip luaran dalaman. Dan kenapa orang datang ke Melaka ni? This side of the world. Rempah ratus. Apa yang ada dalam rempah ratus? Herbal. Apa ada dalam herbal? Mengobati berbagai penyakit. InsyaAllah saya rasa Sabtu depan nanti saya akan cakap pasal herbal. Kita cakap lebih pasal herbal. Itu lain kali punya masa. Okey. Mereka datang ke sini menaluki Portugis baik, Inggeris baik, ialah untuk mengambil spice. Kita cakap spice war, spice country, spice invasion, spice civilization. Kerana di dalam herbal itu terdapat berbagai ramuan dan kebaikan sebagai ubat. Lalu diambil, dibawa ke sana, European, lalu mereka pun mengembangkan ilmu apa? Ilmu kedoktoran medicine. Daripada situ mereka buat dia ada Evernoid, Alkaloid, Flavonoid. Daripada situ, daripada rempah itu lalu dibuat dari segi medicinal. Dan waktu kerajaan the Renaissance, kerajaan Melayu Melaka berkembang ni, waktu itulah baru urutan fizikal terjadi dan direkodkan. Urutan fizikal. Maknanya betul-betul manipulation yang sebenarnya. Jadi kita ada angin ahmar waktu zaman Melaka. Urutan lepas bersalin. Urutan mati pucuk. Ni mati pucuk. Okey, nanti kita boleh cakap. Mati putik. Pucuk ni lelaki mati putik perempuan. Pucuk lelaki kalau ikut dia punya konsep urutan Melayu ada 3 jenis. Maybe nanti kita cakap. Dan mati putik pun ada 4 macam jenis-jenis penyakit dia. Ini, keempapang itu tak boleh. Ini semua ada berbagai. Kaedah dan teknik dia berbeza dan berbeza. Dan kita ada urutan patah tulang. Waktu di kerajaan Melayu Melaka terjadi patah tulang. Dan urutan tambah nilai sakit puan. Maknanya apa? Kaedah bengkung, kaedah pilis, kaedah rawatan mengecutkan, kaedah sakit puan menjadi tambah nilai. Additional. Dengan rempah ratus, dengan formulasi herbal, dengan inilah waktu zaman kegemilangan perubatan Melayu. Renaissance. Waktu kerajaan Melaka. Okay? Tapi setiap civilization yang naik itu akan dijatuhkan di mana-mana juga. Okay. Jadi pada tahun 1511 hingga kini, kita apa orang cakap, diambil, ditawan oleh Portugis datang. Kan Portugis rempur Melaka. Apa yang terjadi pada waktu ni Portugis merempur Melaka?
kejadian yang sangat sedih, mengguris hati. Kerana selain dibakar, pasal yang masalah Melaka takkan jatuh tanpa insider yang kasih info. Melaka tu kuat. Bandar itu kuat dan hebat. Kerana cannon dia, meriam dia adalah disupply daripada Turki. Yang cannon yang itu. Kuat. Tapi disebabkan oleh ada dalang yang dalam. Okey, itu tak apa. Tapi masalahnya, waktu Portugis datang, bukan saja diambil spice, harta karun yang memang diambil, tapi juga diambil kitab-kitab, buku dan manuskrip, catatan perubatan Melayu lama. Ada yang dibakar, ada yang ditenggelamkan, dan ada kitab-kitab perubatan lama ini dibawa lari pulang ke negeri mereka. Dan daripada situlah dikembangkan ilmu perubatan in the West. Ini terjadi dan sebab kerana guru saya ada 2-3 profesor, ada doktor di Malaysia, mereka menyatakan waktu menjalankan lawatan di Jerman sendiri pun ada kitab manuskrip perubatan Melayu waktu zaman kerajaan Melaka. Ada di Jerman. Dan di London, museum dia, ada tulisan manuskrip perubatan Melayu. Waktu dia jajah kita, diambil, dibawa lari dan diletak di sana. Kita pun tak ada hak nak claim. Kerajaan Malaysia claim pun tak ada hak. Pasal dah dibawa lari pulang. Dan banyak yang terbakar dan hilang. Dan waktu penjajahan juga, baik Portugis, baik Jepun, baik Inggeris, dibawakan juga penyakit-penyakit yang tidak ada di sini. Penyakit Inggeris, orang kata Western penyakit dibawa ke sini. Jadi yang sini kita pun tak tahu pasal bukan sini punya locality. Lalu diobat menggunakan teknik mereka. Dan lalu di situ diminta untuk tidak melakukan perubatan, hanya berpandukan modern medicine. Waktu penjajahan itu telah ditanam daripada setiap kepala penduduk obat yang boleh menyembuh, kaedah yang boleh membantu, hanya dan hanya perubatan Western. Ini merupakan satu penjajahan kedua lah. Sudah dijajah tak apa, sekarang dijajah. Oh tak ada, di bawah itu. Okey. Ini waktu itu terjadi. Pos penjajahan, dokumentasi perubatan Melayu dirampas dan dibawa pulang ke negara penjajah. Tapi kita menghadapi masalah, dilema. Maksudnya tukang-tukang ubat waktu tu. Pasal Sultan pun dah side lah. Kalau Portugis waktu tu, kalau Jepun sama, waktu Inggeris pula pun dah kena dengar lah cakap Inggeris. Jadi perawat istana dah tak jadilah. Ditanamkan bomo, dukun, apa ni semua pun dah tak jadi. Dah tak ada lagi lah. Pasal ini semua merupakan mistik. Dia tanamkan perubatan Melayu tradisional ni merupakan satu mistik yang tidak boleh diikuti, ditanamkan waktu itu. Jadi semua terikut. Tapi alhamdulillah ada cerdik pandai kita, orang-orang tua, mereka dalam perawatan. Tapi macam mana diorang cuba camouflage, menutupi ini, ialah mereka menggunakan kaedah rawatan, menggunakan serapa jampi. Itu dia. Dia counter ini dengan gunakan serapah dan jampi. Sebab kalau British tengok, kalau Portugis tengok, kalau yang lain-lain tengok, ini apa ni? Ini serapah jampi of no value, buang aja. Tak
Tak ada value. Tapi di situlah mereka dapat mempertahankan. Kerana di dalam serapah dan jampi itu, ada yang nanti saya cuba tengok bagaimana. Dia merupakan SOP, Standard Operating Procedure dalam mengurut. Nanti kita cuba tengok. Saya bawakan. Jadi kita akan lebih faham SOP mengurut. Okey. Dan manuskrip disimpan dalam. Okey. Terima kasih Ustaz Zakaria. Okay, very interesting, menarik sekali tentang falsafah ataupun tentang sejarah orang-orang Melayu.